Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar? Sihat? Boleh kita mulakan pelajaran? Boleh ya? Okey. Sebelum tu cikgu nak kamu baca doa belajar dulu. Okey. Untuk minggu ni kita akan sambung tentang pejuang kemerdekaan negara seperti mana pada minggu lepas cikgu beritahu yang cikgu akan pergi lebih mendalam lah. Kalau tengok dalam buku awak tu macam umum saja kan. Kita kepentingan kita untuk ambil tahulah. Okey, sambung. Kalau minggu lepas kita dah belajar tentang Datuk Wan Jaafar. Okey. Yang kedua, kalau awak tengok dalam buku tu ni gambar yang ketiga kan, Tengku Abdul Rahman, tapi cikgu ambil gambar yang kedua lah. Okey. Tengku Abdul Rahman Putera Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Panjang nama tu. Okey. Merupakan jawatan yang kedua UMNO ya. Yang pertama tadi adalah Wan Jaafar, kemudian seterusnya yang kedua adalah Tengku Abdul Rahman ya. Okey. Beliau merupakan pengasas Parti Perikatan pada tahun 1952. Pada tahun 1952 ada pilihan raya, jadi pengasas Parti Perikatan. Pengasas Parti Perikatan ni adalah gabungan UMNO dengan parti-parti lain lah. Okay. Merupakan ketua rombongan kemerdekaan ke Sultan Tanah Melayu ke London pada tahun 1956 dan merupakan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama, iaitu Perdana Menteri kita yang pertama. Inilah dia, Tengku Abdul Rahman Putera Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Panjang nama. Jadi macam cikgu beritahu dulu, beliau ni adalah keturunan Sultan Abdul Hamid Sultan Kedah. Okey. Jadi mari kita tengok sedikit sejarah Tengku Abdul Rahman ni. Okey. Beliau dilahirkan pada 8 Februari 1905 di Istana Tia Tangga Al-Usta, ataupun lebih dikenali sebagai Istana Pelamin lah. Okey. Beliau seterusnya pada umur 10 tahun dihantar ke Bangkok untuk menetap bersama abang sulung dia, iaitu Tengku Yusof Ibni Sultan Abdul Hamid. Ya. Untuk mengetahui awak, Sultan Abdul Hamid ni masa itu Sultan Kedah, baginda merupakan antara Sultan Kedah yang lama lah, dalam 60 tahun ke memerintah itulah. Dan baginda ada ramai isteri, kalau tak silap cikgu dalam 9 orang. Dan Tengku Abdul Rahman ni adalah anak kepada isteri beliau yang baginda yang ke-6. Okey. Dan isteri beliau merupakan bukan berdarah raja lah. Tapi asalnya daripada Siam ya. Kalau nak tahu, masa zaman dulu Kedah ni berada di bawah Siam bawah. Jadi masa tu pertalian antara Kesultanan Kedah dengan Siam tu kuat. Jadi untuk mengeratkan tu, dia akan macam itulah, kahwinkan anak dia dengan anak ni gitu lah. Jadi Tengku Abdul Rahman seterusnya dibawa ke Bangkok dan belajar kat sana. Ini sekolah dia ni, sekolah Depsi Rindir, Bangkok. Okay. Kemudian pada umur beliau 13 tahun pulang ke Kedah, kemudian bersambung belajar di Penang Free School. Okay. Di Malaysia ni antara sekolah awal adalah Penang Free School lah, di Pulau Pinang ya. Sampai sekarang ada lagi sekolah ni. Okay. Kemudian pada umur 16 tahun telah dihantar belajar ke England. Nampak? 16 tahun dah belajar ke England. Seterusnya pada umur 22 tahun memperoleh ijazah sarjana muda sastra sejarah dengan bantuan kerjasama daripada sahabatnya Taib Andak. Okey, cikgu cerita sikit Taib Andak ni. Okey. Di England tu antara sahabat-sahabat baik Tengku Abdul Rahman ni adalah Tun Abdul Razak dan Taib Andak. Okey. Taib Andak ni kalau awak pernah dulu tahu, salah satu nama Felda di Johor, Felda Taib Andak. Okey. Kenapa nama Taib Andak ni?
kerana beliau adalah merupakan pengurusi Felda yang pertama di Malaysia, iaitu Taib Andak. Okey, iaitu sahabat kepada Tengku Abdul Rahman. Okey, masa beliau dilantik sebagai pengurusi Felda tu, Taib Andak ni masa tu Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak. Okey. Kemudian pada tahun pada usia beliau 24 tahun, kembali semula ke England sambung belajar undang-undang di Universiti Cambridge. Okey. Kerana keluarganya tidak berpuas hati dengan keputusannya yang lalu. Okey. Dikatakan masa mula-mula belajar tu Tengku Abdul Rahman ni macam tak berapa suka lah belajar. Jadi mungkin keputusan dia tak memuaskan hati. Jadi keluarga dia, ayah Tengku Abdul Rahman hantar balik, suruh belajar balik. Okey. Akhirnya barulah lulus semester pertama jurusan undang-undang. Okey. Kemudian pada umur beliau 28 tahun telah berkhidmat sebagai pegawai latihan di Pejabat Penasihat Undang-Undang Kedah. Okay, masa tu gaji 300 sebulan. Kemudian telah dilantik sebagai penolong pegawai jajahan di Kulim. Okay, pada umur 29 tahun menjadi pegawai jajahan di Kuala Nerang. Pegawai jajahan lebih kurang macam pegawai daerah. Okay. Pada umur 30 tahun berkahwin dengan Mariam. Mariam ni seorang gadis kacukan Cina Siam. Dia merupakan anak Toki Lombong. Tapi tak lama Mariam ni meninggal dunia pada tahun 1934. Dalam setahun lebih dia kahwin, dapat seorang anak. Okay. Dua orang anak iaitu anak perempuan Tengku Khatijah, kemudian anak lelaki Tengku Abdul Nerang. Seterusnya meninggal kerana penyakit malaria. Selepas saja meninggal, Tengku berkahwin dengan kekasih lamanya, masa belajar dekat England dulu, Violet Cowson. Okay. Pada umur 32 tahun, Tengku dipindahkan ke Pulau Langkawi oleh penasihat British. Okay. Salah satu sebabnya puncanya adalah kahwinan beliau dengan kekasih lama ni tak dipersetujui oleh Sultan. Jadi sebagai macam itulah, beliau dah dihantar ke sana lah. Okay. Seterusnya pergi balik ke England untuk kali ketiga menyambung pelajaran. Dekat sini kawan dia masa tu Zaidun Subir. Okay. Sampai kat sini berbaik semula dengan isteri yang telah diceraikan tu, yang cikgu kata tadi, orang England tadi. Okey, pada pergi England jumpa balik kan. Kemudian pada umur 36 tahun, suatu perang, ada berita-berita masa tu perang dunia nak meletus. Okey. Jadi Tengku telah balik ke Kedah, seterusnya berkahwin dengan Syaifah Roziah. Okey. Syaifah Roziah ni kalau awak tahu nanti pernah dengar banyak nama tempat Syaifah Roziah. Okey. Syaifah Roziah ni adik kepada kawan dia masa belajar kat sana, adik kepada Syed Omar. Dapat seorang tidak mendapat seorang cahaya mata. Okey. Seterusnya pada umur 37 tahun dilantik sebagai Timbalan Pengarah Perkhidmatan Pasukan Kawalan Am Selatan Kedah. Pada umur 38, Jepun telah menyerang Kota Baru, pada masa ini. Dan seterusnya pada umur 44 tahun kembali semula ke England untuk menyambung pelajaran. Okey. Kemudian sehinggalah yang lain tak penting sangat, pada umur beliau 46 tahun pulang ke Tanah Melayu, jadi pegawai daerah, pegawai undang-undang, Okey. Kemudian mohon tukar ke Kuala Lumpur menjadi Timbalan Pendakwa Raya sebagai Guam seterusnya jadi Kuala Mahkamah Sesi. Kemudian pada tahun 1946 beliau mula menyertai UMNO. Patutnya 46 tadi kat sini tadi. Okey. Ni kisah cerita lagi. Pada umur 48 tahun menjadi Presiden UMNO selepas Datuk Onn Jaafar meletakkan jawatan. Okey. Pada tahun 1954 masa beliau berumur 51 tahun, mulalah satu rombongan ke England untuk berbincang dengan British untuk menuntut kemerdekaan. Okey. Tapi masa ni kunjungan tak berhasil. Kemudian pada tahun 1955
pilihan raya umum diadakan. Parti Perikatan yang diketuai oleh Tengku Abdul Rahman tadi kan, mula tadi kan, ketua merupakan Parti Perikatan, iaitu kalau sekarang ni Barisan Nasional lah. Okey, memenangi 51 daripada 52. Okey, dengan majoriti ini Tengku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri Tanah Melayu yang pertama. Masa jadi mula tu tak ada Perdana Menteri, jadi Ketua Menteri je dulu. Sebab masa tu belum merdeka. Lepas masa jadi Ketua Menteri inilah sekali lagi pergi ke London. Okey. Kemudian akhirnya England bersetuju untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Okey, balik daripada London, Tengku Abdul Rahman mengisytiharkan berita gembira ini buat pertama kalinya pada 20 Februari di Bandar Hilir, Melaka. Masa tu ramai orang Melaka masa tu. Okey, nak dengar isytiharan ni. Kemudian pada tahun 1957, suatu berumur 54 tahun, akhirnya Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, diberi tarikh 31 Ogos. Masa ni ada satu sebagai mengenang kemerdekaan tu, ada satu kejohanan Pesta Bola Merdeka diadakan. Okey. Banyak kali jugalah diadakan, sekarang je dah tak ada. Okey. Kemudian ni jawatan-jawatan lain lah. Pernah jadi Presiden Persatuan Bola Sepak Asia, menubuhkan pertubuhan kebajikan Islam untuk membantu golongan mualaf. Okey. Menubuhkan banyak ni tilawah Al-Quran tu. Okey. Membentuk Malaysia pada usia 60 tahun, membentuk Malaysia iaitu pada 16 September, bergabung dengan Singapura, Sarawak dan juga Sabah. Dulu dengan sebagai Borneo Utara lah. Okey. Yang ni lah ada Hari Malaysia tu 16 September tu. Sebagai mengenang gabungan bagaimana Malaysia telah bergabung dengan masa tu, bergabung dengan Singapura, Sarawak dan Sabah. Okey. Yang lain ni tak ada sangat. Kemudian pada usia 66 tahun menubuhkan Pertubuhan Persidangan Islam, menjadi Setiausaha Agungnya yang pertama. Pada tahun 1971, meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan Presiden UMNO dan digantikan oleh timbalan dia iaitu Datuk Abdul Razak Husin. Masa itu Datuk Abdul Razak ni lah. Seterusnya pernah menjadi Presiden Dakwah Serantau. Akhirnya beliau meninggal dunia pada usia 87 tahun, iaitu pada tahun 1990. Iaitu pada 6 Disember 1990 kerana sakit, dan dimakamkan di Raja Langgar di Al-Ustah. Okey. Masa ni cikgu ada lagi. Cikgu ada lagi. Okey. Seterusnya yang kedua, pejuang kemerdekaan yang kedua. Okey. Yang ni special sikit sebab yang kedua dan lepas ni kebanyakannya yang berhaluan kiri. Okey. Beliau yang pertama, yang kedua ni iaitu Datuk Burhanuddin Al-Helmi. Beliau merupakan yang dipertua kedua Parti Kebangsaan Malaya PKMM pada tahun 1945, merupakan pemimpin Parti Islam Malaysia PAS pada tahun 1956. Konsep perjuangan dia adalah Melayu Raya. Okey. Dan juga pemimpin Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung, PERIS. Okey. Kenapa dia kata berhaluan kiri? Kerana beliau antara pemimpin yang tak suka British, menentang British. Lebih suka kepada gabungan Melayu Raya ni. Okay. Konsep Melayu Raya ni maksudnya Malaysia, tanah Melayu masa tu nak merdeka bersama Indonesia. Kalau di Malaysia dipanggil Melayu Raya, kalau di Indonesia dipanggil Indonesia Raya. Okey. Siapa Datuk Abdul Helmi ni? Dia bukan cacalan orang jugalah. Orang jadi pandai juga. Okey. Anak pertama pasangan Muhammad Noor dan Syifa Zahara. Ayahnya berasal daripada Batu Sangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat, yang merantau ke Tanah Melayu pada tahun 1908. Batu Sangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat ni, ingat kita belajar dulu Negeri Sembilan.
Kan ada satu suku, Batu Sangkar. Okay. Tanah Datar, Tanah Datar. Okay. Ibu dia orang Melaka. Okay. Dilahirkan di Gopeng Perak, di Kota Baru Gopeng Perak. Okay. Kemudian belajar sehingga di Universiti Muslim Aligarh di India. Selepas habis belajar, mengembara di Palestin, Turki. Kemudian lepas semua tu barulah balik bertugas sebagai guru bahasa Arab di Islamiah Al-Junid di Singapura. Okay. Beliau merupakan, yang ini penting kalau nak tahu, membuka klinik homeopati. Maksudnya dia pernah masuk ke India tu, selain dia pernah belajar ilmu-ilmu agama ni, beliau juga telah belajar homeopati. Okay. Beliau adalah pengasas homeopati di Malaysia. Jadi homeopati ni kalau belajar, kalau orang panggil homeopati ni, dia tak sama sikit dengan ubat-ubat klinik biasa kan. Okay. Ni antara peristiwa beliau yang dicatatkan pada tahun 1911. Beliau lahir di Kampung Cangkat, Tualang, mungkin Kota Baru, Gopeng. Okay. Dicerita kat sini ayah dia daripada Batu Sangkar datang ke Tanah Melayu, ke Perak pada tahun 1908 lah. Okay. Pada tahun 1926 menyambung pelajaran sekolah agama di kelolaan Syekh Muhammad Khatib Minangkabau di Sungai Jambu Batu Sangkar Minangkabau. Okay, macam cikgu kata tadi. Jadi ayah beliau ni keturunan Minangkabau lah. Okay. Seterusnya belajar juga di sekolah pondok Pulau Pisang Jitra. Okay. Di Sungai Jambu tadi hanya 6 bulan saja. Kerana tak suka sistem belajar kat situ. Kemudian di Pondok Pulau Pisang pun tak lama juga, sama sebulan juga pun sama juga, tak suka. Okay. Kemudian pada tahun 1927 menyambung pelajaran di Madrasah Al-Masyhur Pulau Pinang. Lepas daripada sini lanjutkan pelajaran di India tadi dalam bidang falsafah dan sastra. Okay, pada tahun 1942 sampai 1945 menjadi penasihat Ahli Islam Adat Istiadat Melayu Ketiga Pendudukan Jepun. Okay, jadi kat sini beliau ni masa perjuangan beliau tu dia lebih kepada Jepun lah. Sebab masa tu Jepun punya slogan Asia untuk orang Asia. Jadi memang menentang lah British. Okay. Beliau pertama kali ditahan oleh British iaitu pada tahun 1950 kerana terlibat dalam rusuhan Natrah. Okay. Rusuhan Natrah ni adalah kisah bagaimana seorang orang putih nama dia Natrah, Belanda, kata saja orang Belanda yang telah masa kecil dia telah dipelihara oleh orang Melayu, orang Islam. Tapi akhirnya keluarga dia nak ambil balik. Macam itulah. Jadi maksudnya nak tak naklah Natrah ni terus mengamalkan ajaran Islam lah. Okay. Kalau tengok dulu kecoh juga rusuhan Natrah ni, bukannya rusuhan sikit-sikit lah, maksudnya kecoh lah satu Malaysia ni. Okay. Ada juga dokumentari tentang Natrah ni. Last kali dulu cikgu dengar, cikgu tengok, tahu bila cikgu tengok lah. Natrah ni dah tua dah. Sekarang cikgu tak pasti ada lagi hidup atau tak lagi Natrah ni. Tapi dia memang tak ingat lah. Solat, bahasa pun tak ingat. Sedangkan dulu dia memang belajar lah. Solat pun dia tak ingat. Cuma ingat sikit-sikit cara ambil wuduk dia. Okay, pada tahun 1956 menyertai Parti Islam PAS. Kemudian dipilih sebagai Presiden yang di-Pertuan Agong PAS yang ketiga, ganti Datuk Haji Abbas Alias. Okay. Pada tahun 1959 menang kerusi Parlimen dalam pilihan raya umum 1959. Okay. Pada tahun 1964 hingga 1966 ditahan di Akta Keselamatan Dalam Negeri kerana kononnya menjadi ejen kepada Indonesia dan terlibat dengan kegiatan menentang penubuhan Malaysia. Okay.
Dan seperti cikgu beritahu tadi, beliau lebih kepada konsep dia lebih suka Malaysia tu merdeka dengan cara gabungan dengan Indonesia ya. Jadi sebab beliau masa tu sangat terpengaruh dengan Presiden Indonesia, Presiden Soekarno. Okey. Jawatan beliau sebagai Yang di-Pertua Agong PAS dipangku oleh naib Yang di-Pertua Muhammad Asri Haji Muda sebab beliau telah ditahan. Kemudian dibebaskan pada tahun 1966, namun dikenakan tahanan terhad ni tak boleh bergerak sangatlah pergi ke mana. Okey. Dulu Malaysia ada namanya Akta Keselamatan Dalam Negeri ya. Maksudnya dengan akta ni pemerintah boleh menangkap siapa-siapa juga tanpa bicara. Okay. Antara kebanyakannya adalah orang-orang yang menentang yang tak suka lah dengan menentang antara ni lah masa tu, masa British ni kebanyakannya yang menentang ni memang akan kena sini. Okay. Seterusnya beliau telah meninggal dunia pada 25 Oktober 1969 akibat penyakit lelah, dan ada juga kata kerana kesan daripada siksaan dia di inilah Keselamatan Dalam Negeri. Okey, setakat ni kita dah belajar 3. Kita dah kenal 3, Datuk Wan Jaafar, Tengku Abdul Rahman. Yang ini Datuk Burhanuddin Helmi ya. Okey. Jadi seterusnya untuk minggu depan cikgu akan ajar kita akan tengok siapa Ahmad Bustaman pula. Ahmad Bustaman ni lagi apa? Lagi hebat orangnya. Daripada Burhanuddin Helmi tadi. Sampai 3 kali dah kena tangkap. Okey ya. Jadi itu saja untuk minggu ni. Kalau boleh awak ulang balik video ni. Nanti cikgu akan ada akan bagi quiz di Telegram ya. Okey. Itu saja untuk minggu ni. Selamat belajar. Jumpa lagi. Dan jangan lupa sekolah kita dah ada kempen mengumpul kupon kan kepada pelajar-pelajar I'm Star Student, kepada pelajar-pelajar yang aktif dalam belajar semasa PDPR, dan boleh ditukarkan dengan hadiah-hadiah yang menarik lah. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada minggu depan.